Terima kasih Tan Sri. Jarang-jarang saya berbahas atas kementerian ini. Saya juga mau untuk membawa perhatian kementerian setelah kawan-kawan saya sebelah sini dan sebelah sana, ya, khususnya Wabi Macang sebentar tadi membawa pujaannya selaku shadow menteri yang cukup baik tentang pertahanan. Saya hanya ada beberapa perkara Tan Sri, ya, yang bawah bekalan 08400 dan juga atas Perumahan Angkatan Tentera Malaysia dan atas 080-200 Pertahanan Darat Maritim dan yang selainnya. Saya mulakan dengan menyebutkan betapa Yasin telah mengingatkan kita, ya, bahawa maklumat-maklumat seperti ini adalah maklumat-maklumat strategik, ya, dan tidak boleh dibicarakan ataupun ditambah lagi untuk didedahkan. Ini Dewan Yang Mulia ini cukup memahaminya. Namun sebagai legislator dan juga ahli Dewan Rakyat ini, Tan Sri Musi, saya juga mahu, ya, sementara kita cukup memahami keseluruhan perkara tentang strategic confidentiality dan sebagainya itu, dengan izin, Kementerian Pertahanan ini menyebutkan tentang KPI kepada tahap 70% tahap kesiapsiagaan. Ya, ini dari segi pertahanan, ya. Jadi kesiapsiagaan ataupun defense readiness dan si pengusi, ya, mesti juga dipahami sekaligus dengan mission capable ataupun combat capable, ya. Jadi ataupun kesiapsiagaan peperangan, ya, keupayaan peperangan. Dan di sini saya ingin bertanya kepada kementerian dan menteri supaya memberikan jaminan dan memberikan sedikit maklumat tentang apakah, ya, tahap kesiapsiagaan bukan saja readiness untuk mobilize, ya, tetapi lebih penting daripada itu adalah readiness for combat, ya. Saya tadi bila Wabi Macang berucap cukup baik tadi, saya ingin mencelah, tapi saya tak sempat. Maka saya contohnya, ya, kalau kita ambil kapal perang kita ataupun aircraft kita, ya, kita ada Sukhoi, kita ada Hawk, kita ada Sukhoi 18 sebuah. Dan kita tahu apa harga Sukhoi ini, tetapi pada waktu yang sama kita ingin tanya, berapa banyak daripada 18 sebuah itu mampu bukan saja terbang tetapi berperanan dan mampu beroperasi, ya, dari sudut keupayaannya to be mission capable. Dari sudut ini, kalau ia dibeli dengan harga yang begitu mahal, ya, apakah ia juga mampu, ya, to be combat capable. Sebagai contoh, kalau apakah ia punya missile capability dan sebagainya, ya. Kalau tidak, kita membeli satu aircraft yang cukup mahal, ya, tetapi beroperasi hanya sebagai, umpama kita beli Ferrari, tapi pada kapasitinya kita hanya mendapat satu proton saga, ya, Tan Sri. Jadi di sini saya ingin bangkitkan juga, ya, bukan ingin bertanya kepada menteri dan kementerian, ya, apakah di sana wujud satu audit, ya, mission capability ini. Kerana sebagai contoh, ya, kita punya combatant ship, ya, kita punya pelbagai, ya, kita punya frigate, kita punya corvette, kita punya FAC, ya, fast attack craft sebagainya. Tetapi sebagai contoh, kita punya KD Kasturi duduk dalam dockyard ini sudah hampir 3-4 tahun atau mungkin lebih dalam bawah Third Naval Dockyard. Dan
apa itu dia punya refurbishment dan programnya itu sudah makan ratusan juta kalau tidak bilion ya. Jadi kesemua ini meletakkan mission capable kita ataupun dari sudut kesiapsiagaan perang kita itu mungkin perlu kepada satu auditing lah ya. Kita tidak tahu berapa lama dan when was the last time kementerian membuat satu audit yang menyeluruh untuk mengetahui tahap kesiapsiagaan perang kita ya. Dan dari segi itu saya memerhatikan bahawa program seperti apa yang dikatakan sebentar tadi oleh kawan-kawan yang lain seperti 5 FPDA itu ya, Australia, UK, New Zealand ya, Malaysia dan juga Singapura akan memberikan kita satu keupayaan mengukur keupayaan ya. Dan di sini dari segi itu walaupun kita dengar daripada sumber-sumber yang mungkin tidak dapat kita qualify dan verify, tetapi kita tahu juga kesiapsiagaan perang kita daripada exercise ya seperti itu. Di samping satu exercise yang telah lama dibuat, yang dikatakan pahlawan exercise itu yang sudah terlalu lama dulu. Jadi Tan Sri Pengurusi, saya mengangkat isu ini untuk menekankan tentang kesiapsiagaan perang, bukan saja kesiapsiagaan mobilisasi saja ya. Kalau Sukhoi terbang tapi tidak boleh berperanan untuk shoot a missile ataupun hanya sekadar boleh shoot a missile from smaller guns ya, yang daripada 60 meter, itu tidak sebenarnya kapasiti yang dibeli Sukhoi itu ataupun mengapa ia dibeli ya. Begitulah juga hal-hal yang lain yang tidak perlu saya huraikan ya. Kita beli armored personal carrier kita pada harga yang cukup mahal ya. Kita beli pada harga 30 hingga 34 juta seunit ya. Sementara orang lain ya, UK contohnya membeli main battle tank yang Abraham class itu pun pada harga lebih kurang daripada itu. Namun kita tidak tahu ya, setelah kita membeli, procurement kita memang di negara ini memang cukup besar ya, allocationnya, tetapi tahap ya combat capable kita itu sangat dipertikaikan, kalau boleh saya guna bahasa yang agak lunak. Jadi akhir sekali Tan Sri, ataupun yang keduanya adalah perkara yang dibangkitkan oleh kawan-kawan yang lain. Saya ingin hanya bertanya atas kepala 08400 ya, telah kita dengar betapa dalam laporan audit negara pembinaan ya kemudahan rumah tentera yang akhirnya telah menelan kos lebih 3.2 bilion ya, satu peningkatan kos ya, dari berjumlah 1.4 bilion daripada peruntukan asal ya, yang peruntukan ceiling ya, bagi projek tersebut ya. Dan ketika projek itu siap ya, daripada RMK 9 dan siap dalam 37 projek yang siap didapati dibawa ke RMK 10 ya, mengalami kecacatan, kerosakan, pembinaan ya, dan memerlukan pembaikan ya. Dan yang paling parah adalah projek di Lembah Kelang ya, atas syarikat usaha sama SPNB dan LTAT Sdn Bhd ya, yang paling tinggi ya, memerlukan penambahbaikan. Soalan saya Tan Sri Pengurusi adalah setelah ianya diberi di audit dan diberi peringatan oleh Ketua Audit Negara kurang lebih 6 bulan yang lalu, saya ingin tahu apakah tahap kedudukannya sekarang. Sekian, terima kasih Tan Sri Pengurusi.